Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kembali ke channel YouTube saya, Lutfi Abdul Hamid. Setelah sekian lama kita tak travel pergi ke luar negara. So, video kali ni saya nak share macam mana pengalaman saya travel ke Indonesia. Yang pertama sekali, of course lah kita kena beli tiket, betul tak? Tiket penerbangan korang boleh beli dekat apps AirAsia ataupun boleh beli dekat Traveloka, ataupun kita boleh cari tiket dekat scanner, Skyscanner. So dekat situ macam saya beli dekat apps Traveloka daripada Kuala Lumpur pergi ke Surabaya, berharga lebih kurang RM790, termasuk insurans, termasuk luggage 20 kilo. Itu tiket dah termasuk pergi dan balik tau. Alhamdulillah settle semua. So saya pun terbang lah pada hari 14 hari bulan. Itu 14 hari bulan Mei. So saya terbang, saya punya flight dalam pukul 9.30 pagi. Daripada KLIA 2 saya naik kapal terbang AirAsia. So daripada KLIA 2 tu saya datang lebih kurang pukul 5 pagi untuk check in luggage lah, sebanyak 20 kilo yang saya dah booking sekali dengan tiket flight tu. So masa nak check in tu, masa kita beratur tu nanti akan ada yang jaga. So masa tu kita kena sediakan apa dokumen yang kita perlu sediakan untuk masuk ke Indonesia buat masa sekarang ni. Yang pertama sekali adalah of course lah insurans COVID. Lebih kurang kalau nak masuk Indonesia ni insurans dia $25,000. So kalau korang nak beli insurans COVID, nanti saya akan letakkan link dekat bawah ni. Boleh beli dekat situ. Saya pun beli dekat situ. Harganya RM102 saja untuk family group lah. So untuk 2 orang, berlaku selama lebih kurang seminggu ataupun 8 hari macam tu. Masa korang nak check in barang tu, korang beratur, nanti ada yang tanya. Dia akan tanya insurans COVID, sijil vaksin, tiket pergi balik, dan kita kena install apps. Kalau nak masuk Indonesia ni kita kena install apps, nama dia Peduli Lindungi. So korang kena install dulu lah sebelum nak check in tu. Nanti akan ada yang jaga dekat bahagian tempat beratur tu. Kalau tak ada insurans, kena beli insurans sebab nak masuk Indonesia ni minimum $25,000 Sebab hari tu saya nampak ada orang, ada passenger lah, dia sampai beratur, dia nak masuk check in, tak boleh. Sebab apa? Dia tak ada insurans. So pengawal tu atau pegawai tu tak benarkan untuk fly, sebab requirement nak masuk Indonesia adalah kena ada insurans minimum $25,000. Selain daripada insurans COVID, tiket pergi balik, sijil vaksin, antara yang benda penting adalah PCR test. 2 hari sebelum flight kita kena buat PCR lah. Result mesti kena negatif baru kita boleh terbang kalau resultnya negatif. Untuk sijil vaksin pula, better korang sediakan sijil vaksin untuk kopi, soft copy dengan hard copy. So nanti diorang akan tengok lah. Minimum untuk masuk Indonesia 2 dos dah cukup, tak perlu kuarantin. Tapi nak lagi cun, lagi terbaik booster lah untuk masuk Indonesia. Sebab untuk 1 dos boleh masuk, tapi kena kuarantin 5 hari dekat sini, baru kita boleh bebas pergi ke mana-mana dekat Indonesia yang tempat yang lain. Minimum 2 dos. Tapi 2 dos ni dekat sini, masa saya nak pergi daripada Teluk Agong nak pergi ke Solo naik kereta api, dia akan minta kita buat RTK dulu sebelum kita nak naik kereta api, ataupun sebelum nak naik public transport yang lain lah, yang rasmi. Biasanya kalau kita naik kereta api, kalau naik flight, dia akan tanya ataupun minta sijil vaksin. Kalau kita masih 2 dos, itu kena buat RTK dulu. Hasilnya ataupun result negatif, baru kita boleh naik kenderaan tu. Macam saya hari tu, saya naik kereta api, kena buat RTK dulu sebelum naik, sebab saya masih 2 dos lagi, belum booster. Tapi kalau dah booster, naik flight ke naik kereta api ke bebas, tak perlu nak buat RTK lagi. So kelebihan dekat Indonesia ni, kalau dah booster, nak naik apa-apa memang senang. Tak perlu nak RTK ataupun PCR lagi. So setakat ni dokumen yang diperlukan adalah yang saya sebutkan tadi. Saya ulang sijil vaksin minimum 2 dos baru boleh kita bebas dan pusing-pusing dekat sini. Lepas tu insurans COVID, PCR test negatif, dan tiket pergi balik yang paling penting. Untuk tambahan pula,
yang untuk anak-anak bawah 18 tahun, minimum 1 dos vaksin dah boleh dah. Tak perlu kuarantin, tapi kena ada orang tua lah ataupun penjaga dia untuk temankan dia. Oh, saya lupa tadi. Untuk dewasa yang masih 1 dos vaksin, dia kena kuarantin kan. So untuk kuarantin ni dia kena book awal-awal hotel dia supaya nanti lepas sampai airport terus kuarantin kat hotel yang dia booking tu. So itu saja syarat-syarat nak masuk Indonesia. Senang kan? Okey. So kalau dah senang tu, korang bolehlah booking tiket cepat-cepat dan fly ke Indonesia cepat-cepat. Sebelum peraturan nanti berubah lah. Nanti kau tak boleh masuk ke. So korang boleh cepat-cepat beli tiket dan terbang ke sini. Memang senang lah. Requirement dia senang saja. Bila mana sampai airport, itu hari saya dah check in apa semua. Saya tunggu nanti masuk dekat gate. Nanti masa nak masuk flight tu, nak naik flight, dia akan check sekali lagi kita punya sijil vaksin, PCR dengan insurans, plus dengan kita install apps Peduli Lindungi tu untuk masuk Indonesia. So nak masuk flight, nak masuk kapal terbang nanti dia akan tanya benda tu. So itu sajalah. Lepas tu kita dah boleh fly dah. Lepas tu sampai Indonesia, kita turun dekat kapal terbang, nanti dia akan tanya kita punya sijil vaksin, minimum 2 dos. Lepas kita dah bagi sijil vaksin, dia dah catat-catat benda semua. Lepas tu kita dah bebas, boleh keluar dengan macam biasa. Settle lah. So itu saja pengalaman saya sebelum fly yang saya boleh share kepada korang. So kalau korang nak fly, pastikan korang ada syarat-syarat ataupun dah lengkap syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Kita jumpa pada video akan datang. See you. Bye bye. Assalamualaikum.